Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Asia. Hari tu hari hujung minggu bersamaan 1 November tahun 2020. Jadi hari ini hari Ahad. Sebelum anda nak memulakan aktiviti bersama keluarga, tonton dahulu kami dalam Borak Tesipeng. Saya Ghazali Zawawi. Saya Osha. Saya Marzela Sigai. Dan saya Nurul Ismail. Hari ini berapa bulan sekali lagi? 1 November Esok birthday Nurul. dan birthday guys. Maksudnya kita sama birthday lah. Jap. Motif nak bagi tahu birthday dekat Borak Tesipeng ni nak minta hadiah ke? Kau mana tahu penonton nak sampaikan hadiah dari kita orang. Jealous. Tak ada, birthday ku hujung bulan. Oh, dia nak juga. Oh, November juga Of course lah, kita November babies. Okey lah, kalau macam tu, apa kata I nak belanja you all? I nak bawa you 1, 2, 3. Bayar sendiri, pergi di Virtual Park Kota Semarang. Okey. Dia rupanya Dia nak kiss topik. Jadi apa yang Gas nak borakkan hari ni? Okey, kalau dia belanja pergi di Virtual Park, Gas belanja makan serundeng ikan lumek. Inovasi ikan lumek salai. Yes. Itu topik Marzela. Ya, tapi tak apa, kita share. Kalau Gas akan bersama dengan seorang orang kata biduanita terulung Sarawak. Kita akan saksikan VT Datuk Harjah Sarbanun Marikan. Kalau Nurul macam mana? Jadi Nur hari ini Borak Tesipeng menjemput seorang guru yang bukan berasal daripada Sarawak, namun dia menghargai dan mencintai Sarawak seperti tempatnya sendiri. Boleh tease tak nama cikgu? Please lah supaya penonton kita boleh stay tune. Nak tahu? Jawapan dia mesti macam tu. Nak tahu dulu. Jawapan dia mesti nak tahu. Kau ni esok hari jadi pun kedekut. Okeylah, banyak lagi cerita kisah yang berlaku di sekeliling anda. Kita akan bawakan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana. Pastikan anda setia menonton Borak Tesipeng. Selamat kembali menonton Borak Tesipeng bersama Osha dan juga Nurul Ismail. Hari ini memang istimewa sekali. 1 hari bulan November, pejam celik. Sebulan lebih, 2 bulan lagi. Dah tahun baru dah. Betul. Tapi dalam pada kita menghitung hari nak masuk tahun baru, kita nak bawakan anda sesuatu yang baru. Yang ada dekat Sarawak, Kota Samarahan. Jadi kepada kaki-kaki gamer lah actually ada satu pot tempat yang anda boleh lepak, bawa family, bawa kawan-kawan di Virtual Park Kota Samarahan. Dan bersama Osha dan Nurul hari ini kita bawakan Encik Abdul Qayyum bin Alidin, General Manager Operation Department Serba Dynamic IT Solutions Sendirian Berhad. Thank you so much for coming in today, Cik Qayyum. Terima kasih, sama-sama kena menjumpa datang. Jadi hari ini kita nak borak lah tentang the Virtual Park Kota Samarahan. Jadi boleh tak ceritakan serba sedikit lah apa benda di Virtual Park ni? Mungkin ada yang tak tahu, yang belum pernah datang kepada penonton-penonton kita. Jadi di Virtual Park baru-baru ini baru dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Jo pada 12 hari bulan Oktober lah. Jadi terdapat permainan game dan aktiviti yang boleh dilakukan untuk setiap pengunjung lah. Jadi di Virtual Park memberi pengalaman yang lain sebagai salah satu taman tema ataupun amusement park lah. Jadi yang kita perkenalkan dekat di Virtual Park di Kota Samarahan merupakan taman tema virtual reality dan memperkenalkan teknologi virtual reality kepada orang awam. Jadi terdapat seperti permainan virtual reality untuk berlumba kereta, tembak zombie, lepas tu roller coaster dan pengalaman Enchanted Chambers ataupun masuk satu green room. Lepas tu menggunakan peralatan virtual reality dan boleh mengalami virtual reality experience yang seakan-akan betul lah. Saya sendiri sebenarnya sebelum ini pernah pergi ke satu tempat lah
dekat Singapura lah. Dia macam satu studio. Dia bagi kita macam cermin mata. Cermin mata. I don't know what they call it. Kan cermin mata, lepas tu dia bawa kita, ya Allah, berkocak ke kiri. Kanan ke kiri. Bila kena tembak dipupusnya muka. So is it the same thing juga yang ada seperti itu dekat di Virtual Park Kota Semarang? Ya, jadi terdapat banyak. Salah satunya seperti apa yang Osha kongsikan lah. Jadi pengunjung akan duduk dan menggunakan satu Google tu. Dan ketika menggunakan Google, dia akan berasa macam bergerak. Lepas tu ada macam sentuhan dan angin macam itulah. Jadi tapi elemen permainan virtual ni sebenarnya kita ingin perkenalkan kepada orang awam, dan maksudnya apabila orang awam datang mengalami sendiri, jadi dia mendedahkan mereka kepada teknologi terbarulah, antaranya virtual reality ni. Jadi seakan-akan apabila merasakan permainan virtual reality ni seakan-akan betul. Jadi diharapkan mereka macam ingin mengetahui apa platform, teknologi ni boleh memberi manfaat kepada mereka. Maksudnya permainan ni adalah untuk kita mengenalkan orang awam kepada teknologi. Nak mengenalkan orang awam tentang teknologi. Bagus sangat. Jadi bukan hanya kata orang nak kenal social media saja, tapi tentang teknologi dalam bentuk permainan, virtual games. Okey, apa lagi aktiviti yang orang boleh buat dekat sana selain daripada main game? Okey. So apabila mereka sampai ke di Virtual Park, terdapat beberapa elemen dalam pusat ni lah. So antaranya pusat e-sport ataupun kita panggil arena e-sport. Lepas tu ruang event ataupun event space di arena event space. Lepas tu ada creative space dan co-working space. Maksudnya secara menyeluruh ekosistem ataupun pusat ini dibangunkan untuk memberi pendedahan berkaitan entertainment, education dan teknologi yang boleh masa yang akan datang virtual reality game ni boleh dibangunkan sendiri oleh anak-anak tempatan. Jadi Osha nak main game apa kat situ? Macam banyak sangat game yang menarik kat situ. Saya nak main game perang. Jadi terdapat macam contoh ada satu yang game tembak dengan zombie tu. Apabila kita pakai senjata dan Google tu, dia seakan-akan kita bertembak dengan alien lah. So ada satu senapang dan boleh bermain secara kumpulan dan senapang tu macam bergerak lah. Jadi adakah orang yang main tu ada range umur ataupun macam mana? Okey, so untuk pengunjung kita sasarkan daripada sekolah sampai yang dewasa lah. Maksudnya ada segmen permainan ataupun elemen yang kita perkenalkan dalam di Virtual Park ni untuk pengunjung sekolah rendah dan kanak-kanak lah. Tetapi yang lebih canggih, mungkin lebih mencabar tu, terdapat kita panggil satu game tu dia macam seakan-akan dia berpusing 360. Ya Allah. Osha, muntah ke? Osha macam tu. Kan sebab kalau dia pusing 360 degrees tu, memang you akan pening lah. Lepas tu kan macam you main roller coaster. Ya Allah, ya Tuhanku. So yang bermain tu adalah macam mana? Is it untuk budak ke ataupun memang for adult? Permainan yang diperkenalkan terdapat yang kita memang sesuai untuk kanak-kanak. Tapi kalau yang ingin merasakan satu yang lebih mencabar dan lebih memainkan perasaan, dia boleh pergi yang lebih Ekstrim ekstrim sikit lah. Jadi kepada luar sana yang sebelum nak main tu jangan makan dulu nanti. Kan. Tapi pernah tak terjadi pengunjung kebiasaannya kita akan bertanya dan memberi sedikit pengenalan kepada game lah, kepada peralatan yang kita ada. Jadi sebelum kita perkenalkan, kita akan tanya kalau ada rasa mual-mual ke apa, dan kalau sesuai untuk dia okey, kalau tak kita cadangkan permainan lain. Apa permainan yang paling popular lah, paling famous yang selalu kalau pengunjung datang dia mesti main benda tu? Okey, so ada satu kita macam
virtual reality macam roller coaster punya experience satu, dan satu macam ada kereta yang boleh secara berkumpulan. So dalam kereta tu macam Osha dan Nurul dia boleh duduk ramai-ramai dalam 6 orang. Lepas tu dia boleh pilih macam jenis permainan dan dipasang. Lepas tu dia akan tiba-tiba akan ada benda macam menyentuh macam alien. Lepas tu macam ada macam Seronok lah. so yang tu agak popular. Jadi yang tu yang kalau tengok dalam media-media yang kita perkenalkan, yang tu memang banyak yang suka bermain lah. Jadi Osha, Gas, Mazela, lagi siapa? Kita boleh try untuk Kan, juga. saya rasa suara saya lah paling besar. Bukan badan je kan? Don't you try that. Okey, Cik Kayum, saya nak tahulah, macam orang datang dekat sana, your operating hours is 10 to 10, Isnin hingga Ahad Isnin Ahad daripada 10 pagi sampai 10 malam. Okey, macam mana masuk untuk main tu, macam mana? Dia macam bayar satu kali entrance fee tu, dia ada certain amount ataupun setiap game tu dia ada? Okey. So setiap untuk permainan VR ni, kita perkenalkan e-wallet Quick Pay. Jadi untuk Quick Pay ni dia boleh tambah nilai ataupun top up. Apabila mereka top up Quick Pay, mereka boleh bermain. Maksudnya setiap tambah nilai dalam 2 coin bersamaan dengan RM10. Okay. So kalau 6 coin dalam RM30. Jadi untuk permainan yang kita main dekat situ, dia ada lah. Setiap permainan tu ada nilai-nilai coin dia lah. So kebiasaannya satu game dalam 2 coin ke 4 coin. Berapa minit? Dalam 15 minit satu game. 15 minit. Okey, best lah. Belanja lah I. Okey. Jadi macam mana kalau penonton-penonton kita nak tahu lagi tentang di virtual park, di mana dia orang boleh Google, like macam ada website ke? Okey. So pengunjung boleh melawat laman sosial dan website di virtualpark, di virtualpark.com ataupun Facebook di virtual park. Selain itu terdapat pusat seperti pusat kreatif, studio dan e-sport tu. Kebanyakan pengunjung juga akan melawat Facebook di virtual park dan Facebook Serba Digital X. So maksud dia Facebook ni kebanyakan kalau pengunjung pergi akan ada banyak konten berkaitan pengunjung dan mereka punya pengalaman. Macam baru-baru ini Francisca Luhung, Miss Universe, Miss Universe Malaysia yang daripada Sarawak tu, dia ada datang dan kita ada ambil temu bual dan dia ada mengalami sendirilah di virtual park. Bestnya. Nak. Lepas ni boleh pergi main? Boleh. Nurul dengan Osha boleh datang. Lepas tu kita bagi main 360. Osha nak main tu. Nanti Gas yang bayar. Okey, apa pun thank you so much sekali lagi Cik Abdul Kayum kerana sudi meluangkan masa bersama kita, dan sudah pastinya penonton-penonton kita juga anda tahu kat mana nak cari more information tentang The Virtual Park Kota Semerahan. Facebook ada, Google ada, cari aja dekat saya. Thank you so much again. Dan untuk penonton, jangan ke mana-mana, teruskan setia menyaksikan Borak Teh Peng. Stay tune guys. Kembali lagi dalam Borak Teh Peng. Kali ini Nurul membawa seorang guru yang bukan berasal daripada Sarawak namun menghargai dan mencintai Sarawak seperti tempatnya sendiri. Sangat popular dengan nama Cikgu Emmet. Hari ini Nurul bertuah kerana dapat bertemu bual dengan tuan punya badan itu sendiri. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi Nurul, selamat pagi Osha. Terima kasih sudi datang ke studio Borak Teh Peng hari ini. Kan saya selalu melihat dia dekat social media, Cikgu Emmet menulis. Cikgu Emmet menulis. Betul. Saya follow juga dekat blog beliau kan. Hari ini kita memang sangat bertuah sekali apabila dapat bersama dengan orangnya sendiri di studio Borak Teh Peng. Jadi Cikgu, nak tanya juga, sebelum Cikgu menjadi seorang Cikgu Emmet yang dikenali di Sarawak, siapakah Cikgu sebelum ini? Okey, saya seorang guru, memang seorang guru. Berasal dari negeri Perak, Teluk Intan. Kemudian saya lepas saya berkahwin, saya ikut isteri saya
dan saya mengajar di Sarawak pada tahun 1995. Waktu itu di Roban, di Saratok, SK Licok. Jadi saya telah berkhidmat di Sarawak ni dah lama. Walaupun saya pernah kembali ke Perak sekejap dalam 3 tahun, tapi saya dah berada di Sarawak ni lebih kurang dalam 27 tahun. Jadi sebelum saya dikenali sebagai seorang penulis pada tahun 2014, menerusi penulisan blog saya adalah seorang guru, dan sekarang saya telah lebih juga dikenali sebagai seorang motivator dan juga seorang influencer. Kerana blog saya juga ataupun page saya telah mencapai lebih kurang dalam 136,000 likers. Sebab memang kalau kita lihat dari segi penulisan Cikgu Emet memang berseni. Bahasa-bahasanya dalam dan kata orang tulisan seorang guru kan, macam aduhai sangat-sangat mendalam. Jadi macam mana ya, dari mana bermulanya idea untuk cikgu menulis? Okey. Untuk waktu saya bermula menulis, sebenarnya bermula daripada tulisan-tulisan ataupun komen saya sebenarnya dalam posting orang lain lah. Saya masih ingat lagi, saya pernah membuat satu komen tentang perpaduan di Sarawak, dan komen itu telah di screenshot dan telah pun diviralkan, sehingga saya pun tak tahu berapa ramai orang nak request friend, dan apabila saya dapat tahu dia diviralkan sehingga beberapa page-page di Sarawak seperti Kamek Miak Sarawak dan sebagainya telah menularkan tulisan saya. Dan selepas itu adalah rakan bagi tahu, dia kata, cikgu nampaknya ada bakat dalam penulisan, bagus cikgu buat page. Jadi saya pun mengikut cadangan dia, dan alhamdulillah lah sekarang banyak penulisan saya diterima terutamanya oleh rakyat Sarawak, sebab saya banyak mempromosikan toleransi antara Sarawak dengan Sabah dan juga Semenanjung. Jadi apa-apa isu yang berkaitan dengan Sarawak, mungkin kalau ada isu-isu yang mungkin salah faham, salah persepsi, jadi saya gunakan page saya ini untuk memperbetulkan kembali persepsi tersebut. Oh Syah, kalau nak tahu kan, cikgu ni kalau dia bercakap Sarawak macam bukan orang Semenanjung. Benar sih, cuba kita dengar kelakar. Yalah, memandangkan kami tu nang dah lama di Sarawak, nak 27 tahun. Jadi lidah tu nang bunyi Sarawak lah. Dan Muncik silap kami nak, selain daripada pandai kelakar Sarawak, Melayu Sarawak, kita boleh juga berkelakar Iban. Oh, nemu. Boleh. Boleh tahan. Steady, Cikgu Emet. Jadi apa sebenarnya apa kepentingan cikgu mempelajari banyak bahasa? Okey, ada sejarahnya. Sebenarnya waktu saya masih ingat lagi, waktu kami mula-mula datang ke Sarawak tahun 1994, kami mengajar di Licok. Licok ya sekolah Iban. Memang sekolah tu majoriti Iban. Saya ada orang Melayu lah waktu ya. Cuma cikgunya aja ada 2-3 orang Melayu. Jadi waktu itu bila saya bercakap Melayu Melaya, ada beberapa pelajar Iban yang masih lagi tidak berapa faham. Dan mereka pun tak faham apa yang saya nak nyatakan, dan mereka pula bercakap Iban dengan saya, dan saya pula tak faham. Jadi ada satu kes, saya masuk ke kelas, seorang pelajar berdiri beritahu, "Cikgu, tancut nuan." Dia tunjuklah, "Tancut nuan." Saya kata, kamu ni kalau nak kencing jangan cakap pancut-pancut. Kan, cakap, "Maafkan saya cikgu, saya nak pergi ke tandas." "Ukai cikgu, tancut nuan." Saya kata, "Apa dia tancut?" Akhirnya dia tunjuk dekat seluar saya, baru saya perasan yang seluar saya belum berzip lagi. Jadi disebabkan itu saya kata, saya mesti belajar bahasa Iban. Akhirnya saya bergaul rapat dengan anak-anak murid saya belajar dengan anak-anak murid saya dengan bahasa-bahasa yang mudah. Contohnya nama berita, ketika nuan dah datang sekolah, nama makai nuan hari itu. Kan? Jadi bila kita bercakap dengan mereka, lama-lama mereka pun boleh terima kita, dan saya pun bila saya pergi ke rumah-rumah panjang, saya pun diterima. Itulah baiknya masyarakat Iban. Jadi cikgu banyak pengalaman, kata orang, pengalaman mengajar di sekolah pendalaman. Jadi apa pandangan cikgu tentang Sarawak sebenarnya? Okey, baik. Saya pergi ke pedalaman memang banyaklah, selain daripada saya pernah mengajar di sekolah Licok, kemudian sekarang ni di Pulau Seduku yang juga merupakan pedalaman, tapi kawasan Melayu. Saya juga pernah pergi membuat motivasi sampai ke Kapit, Ulu Baleh, di Bintulu.
sekolah-sekolah yang pedalaman, saya dapati anak-anak murid di sana sangat orang kata berjati diri dan juga berdaya juang yang tinggi, semangat juang yang tinggi terutamanya dalam pendidikan. Saya masih ingat lagi, ini berlaku di bekas sekolah saya dulu. Ada pelajar yang miskin tapi dia sanggup simpan duit shilling, duit belanja dia semata-mata nak beli buku pada waktu pameran. Kan, jadi bila saya tanya dia, cukup tak duit Nuan? Bisik 90 sen cikgu. Bisik buku rega 90 sen. Saya pun rasa sedih sangat. Saya kata, tak apalah, kamu ambil saja buku, nanti cikgu bayar. So it's happened. Kemudian ada satu lagi kes seorang pelajar yang mana menjadi inspirasi pada sebuah cerita saya tentang seorang pelajar yang mana dia datang sekolah dengan baju yang koyak pada hari awal tahun persekolahan. Saya tanya dia, saya kata dia, Peter, nama kebuah Nuan ngenak bajunya. Apa pasal awak pakai baju ni? Dia kata, cikgu, Nyak ajak baju aku. Ini saja baju saya. Kemudian saya tanya pada dia, Peter, awak bawa saya balik ke asrama, saya nak tengok apa yang awak bawa dari rumah. Waktu dia jalan tu, saya masih nampak dia pakai kasut. Kasut dia tu kecil, kaki dia besar. Kemudian bila sampai ke bilik asrama, saya kata, okey, buka dorm. Dia buka locker, dia buka locker. Saya tengok dia cuma ada bawa satu beg dan di dalam beg tu adalah beberapa helai baju. Saya kata, Nyak ajak baju Nuan. Ini semuakah baju kamu? Dia kata, ukai cikgu, Nyak baju adik aku. Baju aku 1, 2, 3. Rupanya dia punya baju sikit, baju adik dia yang banyak. Saya tanya dia, kasut yang kamu pakai ini kasut siapa? Kasut adik aku, cikgu. Saya pun tanya lagi, di mana kasut kamu? Aku beri ke adik aku. Kemudian bila dia bagi tahu nama adik dia, baru saya perasan adik dia adalah pelajar yang agak pandai. Tapi dia sendiri tidak berapa pandai. Maksudnya di sini yang menyentuh hati saya, yang menjadi inspirasi hati saya, dia sebagai abang berkorban untuk adik dia. Dan itu mendorong saya menulis kisah ini dan kisah ini menjadi tular. Hingga mendapat bacaan lebih daripada 2 juta. Dan saya daripada kisah ini juga menjadi inspirasi oleh seorang pengarah filem Sarawak bernama Harry Frederick. Dan dia nak buat satu filem berdasarkan cerita ini dan filem itu dinamakan Peter. Jadi saya memang berharap sangat kisah-kisah inspirasi daripada anak-anak Sarawak yang begitu cekal, yang begitu kuat, jiwa tinggi semangat juangnya, walaupun dulu di pedalaman, walaupun kekurangan, tapi masih memandang bahawa pelajaran adalah satu-satunya yang mampu mengubah hidup mereka. Dan inilah yang banyak saya tulis supaya tersebar dan dapat dibaca oleh generasi. Menarik sekali. Jadi, cikgu, boleh tak bagi tips sikap apa yang perlu ada untuk orang maupun Nurul sendiri untuk menjadi seorang kata orang, bukan orang yang berjaya tapi penulisannya yang berkualiti tinggi dan boleh menyentuh boleh menyentuh dari perasaan. hati itu. Baik, sebenarnya ada banyak tips-tips yang kalau kita boleh pelajari. Tapi kalau dari saya sendiri, saya lebih tekankan kepada 3 perkara. Yang pertama, mesti ikhlas dalam penulisan. Kita nak menulis, kita kena niat, kita kena ikhlas. Kalau kita tak ikhlas, penulisan kita memang tak akan jadi. Jadi kalau saya nak tulis sesuatu, saya ikhlaskan. Penulisan ini saya harap mampu mengubah orang lain. Dan yang kedua, saya pastikan bahawa bahasa yang saya gunakan adalah bahasa-bahasa yang mudah dan santai. Supaya supaya pembaca tidak rasa berat membaca tulisan saya. Sebab kalau bahasa tulisan yang santai, mereka boleh membawa imajinasi visual mereka terhadap pembacaan cerita saya. Sebab penulisan digital, dia bukan novel dan sebagainya. Dan dia hanya mungkin dalam 300-400 patah perkataan saja. Jadi saya nak gunakan bahasa yang mudah supaya objektif dia sampai. Dan yang ketiga, saya pastikan sasaran pembaca saya. Jadi kalau saya nak tulis tentang inspirasi, tentang pendidikan, saya pastikan golongan yang membaca itu mungkin dalam lingkungan antara 20 tahun hingga ke 40 ke 50 tahun. Jadi saya akan pastikan sasaran pembaca saya itu akan dapat membaca cerita-cerita saya. Dan saya boleh lihat pergerakan insight penulisan saya menerusi aplikasi yang ada dalam Facebook dan kita dapat tahu berapa ramai golongan di dalam kategori umur tertentu yang membaca tulisan saya. So di situ kita perlu ada kajian dan di situlah yang akan dapat membentuk kita menjadi seorang penulis yang baik.
Jadi ada tak macam plan nak buat dalam bentuk novel ke? Saya ada dapat tawaran, bukan bentuk novel lah. Mereka nak buat, nak minta saya buat satu buku, buku pukal tentang motivasi, tentang pengalaman-pengalaman saya mengajar. Dan masih lagi dalam perbincangan. Tapi setakat ini saya sudah pun menjadi kolumnis ataupun penulis untuk Suara Sarawak. Akhbar Suara Sarawak setiap hari Selasa menerusi ruangan khibrah pendidik. Di situ saya juga menulis tentang pengalaman, tips, motivasi dan juga tentang isu-isu semasa pendidikan. Alright, itu dia ya. Memang satu perkongsian yang saya rasa cukup menyentuh perasaan. Betul. You dapat rasa tahu kalau orang ikhlas, dia sampaikan tu ikhlas sampai. Saya berapa kali dah berapa rumah ni. Apapun terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Ahmed kerana sudi datang. Dia berkongsi dengan kita orang keindahan Sarawak. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan juga mungkin ada penonton-penonton kita yang ingin nak follow Cikgu Ahmed. Cikgu Ahmed bolehlah bagi tahu dekat mana nak cari Cikgu ni. Nak cari saya, nak follow saya boleh follow di Facebook, FB page saya Cikgu Ahmed Menulis, YouTube saya Cikgu Ahmed. Jadi Instagram saya Ahmed Faizal. Jadi ada 3 lah. Jadi bolehlah penonton nak follow saya boleh follow saya lah. Jangan lupa like Facebook saya, like subscribe YouTube saya. Itu dia. Sekali lagi terima kasih Cikgu. Terima kasih Osha, terima kasih Nurul. Sangat seronoklah perkongsian hari ini. Wah, nampak gayanya sampai di sini sahaja, masa sangat mencemburui kita. Alah, jealous lah tu. Kita dapat Cikgu Ahmed tadi. Tapi apa-apa pun kepada anda, jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus setia kekal menyaksikan Borak Teh Sipeng. Kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng. Jangan lupa sekiranya anda terlepas siaran kami sebelum ini, pergi saja ke YouTube Borak Teh Sipeng TVS. Okey Mazela, senang buat kerja, senang buat duit. Orang lain hosting dia makan Kita tengok je belum makan lagi guys. Sabar. So hari apa ni tu? Zel nak sharekan sikit kepada para penonton Enggas. Mungkin ramai yang tak tahu pasal ikan lumek salai. Daripada siapa ni? Dia punya pengusaha? Pengasas dia ada dekat sini. Okey. Pengasas daripada Kalha Enterprise yang mengeluarkan produk-produk berjenama Memedes. Medes Macam Mazela. Cengkas juga Bas. Okey. Kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita ada Puan Ati dan Encik Didi. Selamat datang. Terima kasih. Okey. Kenapa Memedes tu? Apa cerita di sebaliknya? Cerita di sebalik Memedes ni sebenarnya idea ni datang daripada saya dan kawan-kawan lah. So tiga-tiga orang adalah ibu-ibu berkejaya kan. So terhasillah nama Memedes. Apa perkembangan terbaru daripada Memedes sekarang ni? Sebab kita tahu kan kita sekarang menghadapi COVID and then kita nak tahulah adakah affected business Memedes and then pasca COVID-19 makin dapat sambutan. Makin meletup-letup jualan dia. Terlebih dulu terima kasih kami ucapkan kepada TV Sarawak kerana sudi menjemput kami. Okey, untuk perkembangan dari kami sekarang ni alhamdulillah jugalah. Alhamdulillah. Kami mempelbagaikan variasi untuk produk ni. Sepanjang tempoh COVID ni juga kami buat ban. Jadi sambal ni kami olah untuk jadikan inti ban. Jadi ban berintikan lumek salai. Maksudnya something new lah kan? Ya. Ni apa Merupakan Cik produk Didi ni, terbaru. dia nampak je cool. Tapi dia punya produk, kita ada Very sambal bad. ikan salai. Kita ada serunding. Serunding ikan lumek kan? Ya. Lepas tu kita ada ban. Kita apa? Dia ada pulut panggang Pulut juga. panggang ada juga. Betul. Popia ada kan? Dan yang paling Semua dia sedap ada. sekali apa? Snack ikan yang crunchy tu. Crunchy. Crunchy ikan lumek. Ni Mazela, sambal ikan lumek ni kalau makan dengan nasi nasi panas. Betul. Mana Osha? Favorite. Osha. Syarah. Okey, idea kenapa ikan lumek? Ikan lumek ni sebab saya bukan orang Sarawak. Ikan lumek ni
mudah dapat di Sarawak sebenarnya. Semenanjung bukan tak ada, tapi di Sarawak memang paling senang nak dapat. Dan saya fikir sayang kalau kita tak cari satu benda produk untuk nak ketengahkan makanan daripada negeri Sarawak kepada masyarakat Malaysia. Ni Puan Fiza Puan Ya. Fiza dari negeri mana? Saya dari Kedah. Kedah orang utara. Orang utara. Orang utara campur Kahwin. dengan orang Orang Sarawak. Sarawak. Ya. So terjadi dia sambal ikan lumeh. Tanya dalam ni kombinasi utara dengan Sarawak. Maksudnya ikan lumeh dari Sarawak mungkin ada rasa daripada utara sikit. Sambal tu kita buat memang sambal orang utara lah. Wow. Resepi khas. Dah cuba dah sebelum ni? Pernah cuba. Sedap Ban dia paling best. Semua dia best kas. Rugi kas tak cuba. Lepas ni kita cuba Ni antara pencapaian, sebab dengan cerita pencapaiannya pernah top 3 apa? Top 3 dalam kejap. Take your time. Pertandingan tak apa. produk inovasi akar umbi Menggris pada tahun 2017. Dan kalau tak silap ada menang gold medal juga. Ya, betul. Jadi adakah dari situ bisnes tu berkembang ke macam mana? Ya, 2017 saya dengan kawan-kawan lah join pertandingan Magris di Sabah dan kita terpilih jadi top 6. Kemudian daripada situlah kita diberikan dana oleh Yayasan Inovasi Malaysia untuk nak start bisnes ni. Dan kemudian kita bila start kita bernaung pula di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Negeri Sarawak. So kat situlah permulaannya kita start bisnes dan berkembang. Dengan bantuan-bantuan daripada agensi-agensi dekat Sarawak lah macam Mardi. Ni Encik Didi, selalunya ikan lumeh ni Cik Didi dah santai dah. santai. Tak apa. Dia kenyang sangat tu. Produk dia dah banyak, mesti dia makan banyak kat rumah kan. Ni nak tanya sebab ikan lumek ni dia dari Sarawak kan. Ikan lumek ni dia boleh goreng, boleh buat sup sedap. Betul. Kalau Mazal suka makan macam mana? Dia suka makan sup, suka goreng juga. Sebab tu memang tipikal. Jadi tu kan ada minyak, apa tu ada bahan pengawet lagi. Kalau tanya produk-produk ni ada bahan pengawet tak? Setakat ni alhamdulillah kami tak menggunakan bahan pengawet sebab kami telah diberi tunjuk ajas dan bimbingan daripada agensi seperti LKM dan juga pihak Mardi. Telah mengajar ataupun memberi kursus bagaimana untuk menghasilkan produk yang macam ni yang berkualiti Yang boleh tahan lama. yang boleh tahan lama disimpan lama tanpa juga. menggunakan bahan pengawet yang berlebihan. Tahan lama tapi tanpa menggunakan bahan pengawet yang berlebihan. Wah, dah lah tahan lama. Sedap. Apa lagi tinggi dengan protein, banyak khasiat. Mazal. Kan sepatutnya cuba nanti. Boleh cuba InsyaAllah lepas lepas ni. Okey, kita nak tahu jugalah dalam macam mana nak cakap dia guys? Dalam macam ni. Senang cerita Mazela ni tadi dia dah makan dah satu. Dia kenyang sekarang ni ngantuk. Tak ada gas mana ada ngantuk. Suka kenakan dia. Okey, macam ni. Apa orang kata Jap. serunding ni bermusim. Kan? Serunding dia bermusim. Bukan serunding musim, ikan Yang lumek tadi- ni bermusim. Betul. Jadi apa cabaran dia nak pastikan stok tu sentiasa ada? Ya, cabaran. Semua orang tahu kan ikan lumek salai ni kan bermusim kan. Dia akan ada daripada bulan 3 sehingga bulan 6 setiap tahun dekat Sarawak lah. Jadi apa yang kita buat waktu musim tu kita akan pergi dapatkan daripada komuniti di Pulau Beruit. Yang istimewa sebenarnya sambal kami ni kita ambil ikan lumek salai daripada Kepulauan Beruit. Sebenarnya kalau kat Sarawak kalau orang tahu memang ikan lumek salai yang famous, yang terkenal, yang sedap adalah di Pulau Beruit. Memang ambil Pulau fresh dari Beruit. situ. Ya, memang sebab tujuan sebenarnya kita nak bantu juga komuniti dekat sana. So kita ambil, kita beli dan kita komersialkan untuk jadikan pelbagai produk yang lain. Okey. Jadi kita akan simpanlah stok-stok ni. Kita dah beli banyak, so kita simpan dalam freezer, chiller untuk kegunaan setahun punya production. Sedapnya. Okey, kita tahu produk daripada Memedes ni ada dipasarkan di Maiden. Daripada Maiden mungkin ada kolaborasi dekat supermarket lain untuk kembangkan ke Semenanjung mungkin. Sudah sebenarnya dekat Daripada Semenanjung. Maiden. Ya, Maiden di seluruh Malaysia. Kita dah ada. Your future project selain daripada Maiden mungkin. Bluebird, insyaAllah sebenarnya kita tengah usaha sebenarnya untuk nak masuk menembusi pasaran Brunei. Bukan tak ada permintaan, dah ada sebenarnya. Tapi kerana COVID ni dah Tergendala, semua tergendala. Banyak benda tergendala lah. Cabaran mula-mula nak memulakan perniagaan tu mungkin sebagai inspirasi kepada penonton.
cabaran. Oh, kalau nak diceritakan cabaran ni panjang tapi saya pendekkan. Dia ni cool ya. Dia memang Cabaran very cool dari tadi. Kami mula-mula untuk menghasilkan produk ni memang mencabarlah. Sebab dari pertamanya dari segi bahan mentah. Memang mencabar dari segi bahan mentah. Kemudian harga untuk bahan mentah tu sendiri dah memberi impak besar bagi macam kami untuk memulakannya. Resepi dia pula. Resepi Dia memang trial and error atau memang Ya. Cik Puan kepada Cik Didi ni memang pandai masak. saya tukar rasa je. Oh, tukar rasa ya. Tapi sebenarnya saya dulu memasak jugalah. So semua ni inovasi daripada Ya. Puan Fiza lah. Memang kita try and error lah untuk nak dapatkan resepi ni. Sebenarnya mula dulu kita buat tak pandai kan. So dah masuk, dah letak kat kedai dah. Kemudian dah seminggu kita dapat call produk kita bermasalah. That's why kita try lagi lah dan dapatkan bantuan daripada agensi-agensi macam saya tadi kan, LKM, Mardi. So dia ajar kita sebenarnya macam mana nak hasilkan produk yang berkualiti tahan lama. Sebenarnya kan produk-produk daripada Memedes ni dia memang menjadi sebut-sebutan orang Sarawak sebenarnya sebab satu dia guna ikan lumeh. Jadi bercakap pasal ikan ni, ada tak pada masa akan datang nak guna ikan ataupun bahan protein yang lain pula? Ada tak terfikir nak buat produk menggunakan sumber protein yang Melakukan lain? inovasi yang lain. InsyaAllah jika ada idea nanti kalau gas dengan ada idea boleh bagi ke kami. Kita boleh cuba R&D sendiri. Bukan senang guys nak datang. Daripada dua ni banyak. Ada Tapi nak melaksanakan dia gas. Ikan apa? Ikan tahai. Ikan tahai. Ikan tahai. Ikan tahai. Ikan tahai pun famous sebenarnya berbanding ikan lumek. Memang kebanyakan dekat Semenanjung pun dah tahu kan. So yang saya nampak lah antara produk kat Sarawak ni yang boleh dimajukan donat lemantak. Donat lemantak? Kita pun tak tahu. Orang Sarawak tak tahu. Ya Allah, takkan orang Sarawak tak tahu. Tak tahu, betul tak Serius tak tahu. Sedap. Rasanya macam keropok leko. Sebenarnya. Cecah lagi dengan sambal ni. Cecah lagi. Ya Allah, dah jadi macam Mazela hari ni. Jangan jadi macam gas juga yang tak tahu perkembangan semasa. Jadi macam mana kita nak tahu antara menu baru ataupun apa-apa update daripada Memedes ni boleh produk kongsikan? Memedes. Kalau nak tahu kita punya perkembangan produk ni, boleh pergi ke page FB kita dan juga kita punya IG Memedes Serunding Lumek Salai. Okey. Baik, dekat sini kalau tengok ni sambal ikan lumek salai dia ada dua option kan? Original dengan Extra pedas. Kalau gas akan ambil original lah, tak tahan pedas sangat. Sama lah gas, kita pun tak boleh makan pedas sangat. Menarik sebenarnya. Terima kasih Puan Fiza dan Cik Didi sudi bersama kami. Kami doakan agar bisnes yang ada ini berkembang lebih maju lagi untuk masa akan datang dan menjadi makanan yang wajib ada dekat rumah setiap orang bukan saja di Sarawak tapi di Malaysia. Mazela lepas ni nak cuba tak? Of course. Kan? Kita pernah cuba, gas yang belum pernah cuba. Belum cuba lagi. Lepas ni dengan cerita ada nasi dekat set ni kan. Kita nak makan dengan nasi-nasi panas. Confirm sedap. Baik, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa beli. Dan kami ucapkan kepada anda, jangan lupa sekiranya punya sebarang komen dan cadangan, hantar sahaja di email kami iaitu di borak@tvstv.my. Selepas ini, kita ada lagi satu topik yang kita nak bincangkan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kembali dalam Borak Tesipeng. Okey guys, nak bincangkan borak pasal apa lepas ni? Tadi kenyang sangat kan? Sampai Adalah loading sikit. Sedap sangat makan. Okey, sekarang ni kita nak borak mengenai seorang biduanita terulung Sarawak, Datuk Hajah Sarbanun Marika. Nah, kalau ni Mazela sendiri, apa yang Mazela menginspirasikan daripada biduanita terulung ni Okey, apa yang Mazel tahu pasal biduanita Sarawak ni, dia bukan sekadar pelakon, penyanyi, tapi dia juga merupakan seorang pembaca berita pada zaman Piramli dulu-dulu. Nak tahu tak Zel, apa tips dia untuk maintain suara dia ni? Merdu je kalau kita nak dengar. Kalau Mazel macam mana? Pembaca berita kan? Macam mana nak jaga suara tu? Saya selalu buat bubbling. Buat demo sikit please. Demo sikit. Gas ni memang sengaja. Dia sikit. Macam mana? 1, 2, 3.
Oh macam tu. Okey. Sorry si jadi sebab gas mengganggu. Okey, ni kalau ni Datuk Sarbanun ni dia punya tips untuk mempunyai suara merdu yang lama, tidur dia cukup. Kalau lepas isyak jangan haraplah nak call dia. Dia memang dah tidur dah. Tidur mesti cukup 8 jam Tidur sehari. mesti cukup 8 jam sehari sampai orang kata berusia ni kalau kita suruh dia nyanyi live, memang terbaik lah. Selain daripada itu, Datuk Hajah Sarbanun Marikan juga pernah dinobat sebagai Ratu Suara Emas dalam Miss Golden Voice 1965. Kalau itulah kata orang kalau Intan ni kalau kita sorok dalam lumpur pun namun tetap akan bersinar. Sebab Datuk Hajah Sarbanun Marikan pernah menolak peluang untuk berhijrah ke Kuala Lumpur Zil, tapi membuat keputusan untuk teruskan perjuangan seni di Sarawak. Tak semua orang buat macam tu tau. Nak terus berbakti kepada Sarawak. Selain daripada tu, ni biduanita kita ni juga pernah sepentas bersama dengan Tan Sri P. Ramlee dan Puan Sri Saloma. Sampaikan hubungan rapat mereka ni, Tan Sri P. Ramlee pernah panggil ni Datuk Hajah Sarbanun Marikan ingin panggilan manja atau panggilan nakal iaitu Sarban Singh. Sarban Singh, macam mana boleh? Kan, ini maksudnya hubungan diorang rapat dan dia ni memang seseorang yang kita patut kagumi lah. Nak tahu lebih lanjut, saya rasa lepas ni ada VT kan? Betul. Tapi sebelum itu kami ingin ucapkan kepada anda yang menonton Borak Teh Sipeng pada hari ini, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Dah habis dah minggu keempat, minggu depan masuk minggu kelima. Jadi sekiranya anda terlepas siaran kali ini, jangan risau. Anda masih boleh menonton kami di YouTube Borak Teh Sipeng TVS. Betul. So, bertemu lagi pada minggu hadapan dan sebelum kita mengakhiri rancangan Borak Teh Sipeng, kita saksikan bingkisan Datuk Hajah Sarbanun Marikan. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum. Memanglah waktu itu saya rasa bangga. Bukan sekali, memang waktu itu ada 2-3 kali arwah P. Ramlee dan arwah Saloma datang ke Sarawak untuk membuat persembahan. Tapi yang awalnya mereka berdua datang pada tahun 1960-an untuk dana satu sekolah di Sarawak. Dan lepas itu mereka selalu datang dengan orkestra RTM dan saya salah seorang dari penyanyi Sarawak selalu diundang bersama. Dan waktu dia bercakap tentang Sarban Singh tu, kami mengadakan satu persembahan di RTM waktu itu 1971 kalau saya tak lupa. Dan saya digandingkan dengan dia untuk berduet, dan bila dia memanggil saya, dia kata sekarang saya akan menyanyi dengan seorang penyanyi dari Sarawak. Dia kata Sarban Singh. Jadi saya tak mau keluarlah. Dia panggil lah. Okey, dia kata namanya betul ialah Sarbanun Marikan, dan saya keluar menyanyi dengan dia. Mimpi dia gadis Sarawak, mimpilah dia. Oh, memanglah saya rasa gembira dan saya rasa terkejut jugalah. Kerana waktu itu 60-an tu untuk orang luar dari Sarawak, berani saya katakanlah, mereka agak memandang rendah kepada orang Sarawak tahu. Bukan saja dalam Miss Golden Voice, bintang radio Malaysia dan itu. Tapi bila saya diisytiharkan menjadi Miss Golden Voice 1965, memang terkejutlah, kerana peserta-pesertanya datang dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung dan juga dari Brunei dan Singapura. Halus lembut tutur katanya, halus lembut. Memanglah waktu awal-awal 60-an atau 50-an, menyanyi itu ataupun seni di Sarawak itu tidak begitu mendapat perhatian dari masyarakat, apatah lagi dari keluarga. Walaupun ibu bapa memberi kebenaran untuk
kami berseni, adik-beradik jugalah. Tapi kalau nak tinggalkan Sarawak tu memang ada sedikit payah. Kerana memang dari 60-an lagi ramai penerbit recording kan nyanyian itu memohon saya untuk pergi ke Singapura untuk menjadi recording artis. Tapi itulah, terutamanya arwah ibu saya memang dia tak bagilah. Nah, sebab itu ialah orang kata kalau kita melawan cakap orang tua itu tak baik juga. Bukan hanya dalam seni nyanyi. Bahkan saya pernah ditawar oleh arwah Tan Sri P. Ramlee untuk berlakon juga. Tapi itu pun saya tolak. Kerana saya tahu memang arwah ibu saya tidak akan memberi kebenaran. Betul. Waktu saya menjadi dulu tak adalah DJ kan. Dulu kata juruhebah. Saya sebagai juruhebah sambilan sejak saya dalam dibangun sekolah lagi di Radio Sarawak itu belum dulu Malaysia. Kemudian Radio Malaysia dan pernah juga bekerja sebagai waktu tu dikatakan bekerja setengah sambilan dan juga permanent lah. Dan saya bukan saja membaca berita, saya juga menerbit rancangan, menyanyi dan pengacara TV. Banyak yang saya buat dari Radio Sarawak sampai ke RTM. Memang datang dari ini kerana arwah ayah saya seorang pemain violin yang pernah menyertai satu orkestra lah dulu tahun 1930-an lagi, dan ibu saya seorang seh gendang, di mana dari gendang itulah ibu saya dan ayah saya berjumpa dan berkahwin. Dan kakak saya yang tua juga seh gendang, dan kakak saya yang Saleha tu memang dia berlakon di atas pentas bangsawan di BGS ini, dan sebelum itu di MBHT iaitu Masjid Bintango Haji Taha, itu short form dia MBHT. Kakak saya Saleha itu pernah dinobatkan sebagai Queen Keroncong 3 tahun. Dia memang suara dia memang baik nyanyi keroncong. Dan dari 10 orang kami adik-beradik, hanya 2 orang saja yang tak ada dalam seni. Biasa saja. Kerana persaingan itu mula-mula memang waktu saya umur 10 tahun. Saya yang paling muda, yang bertanding dengan saya semua dah dewasa, termasuk kakak saya. Yang terkejutnya saya dapat Johan waktu itu. Dan saya ingat lagi lagu yang saya bawa ialah sebuah lagu keroncong. Lagu Timang Siboyong. Muka halus lembut tutur katanya. Cabaran tu banyak. Seperti yang saya cakap lah waktu dulu ya. Macam tomahan orang, apa-apa. Sebab itulah saya kata waktu dalam saya berumur 30-an tu, ramai orang kata, Sabanyu ni tak pandai dah. Berhenti lagi menyi 30-an tu. Pasal persepsi orang dulu, bila seorang wanita ada masuk umur 28 atau 30, duduk rumah lah. Kalau bekerja je lah. Tapi saya tak pernah ambil indah. Kerana saya tahu, itulah cabaran. Cabaran kita sebagai anak seni ataupun sebagai seorang yang mau maju dalam apa-apa juga ini. Kerana saya berbangga kerana senilah saya mengembara sampai ke Britain, sampai ke dulu Ceylon, Sri Lanka, sampai ke Manila, sampai ke Indonesia. Dan saya memang bersyukur kepada Allah. Dan saya rasa satu lagi bukan banggalah, saya bersyukur bahawa sampai sekarang
saya masih berseni. Dari umur 8 tahun dan sekarang saya akan menjangkau 79 tahun, berarti 71 tahun dalam seni.